Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi ulasan yang paling menyakitkan telinga, menyakitkan entahlah buah jantung kah, buah hati kah, hati kan, entahlah saya pun tak pasti apa yang akan sakit. Apabila selama ini Anwar Ibrahim kononnya diramalkan akan tumbang pada bulan Ogos yang lepas lagi oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, ada juga Hadi, Muhyiddin dan sebagainya. Tapi sehingga kini, dan nak habis bulan Oktober ni, Anwar belum tumbang-tumbang lagi. Bahkan, dia makin kukuh, makin disukai. Dalam laporan kemarin, menunjukkan, penganalisis mengatakan bahawa para penjawat awam kini sudah sudah semakin mempercayai Anwar Ibrahim dan mula menyokong penuh Anwar Ibrahim. Ini satu berita yang paling menakutkan Muhyiddin Yassin. Dan ditambah lagi, bising macam mana pun, saya tetap Perdana Menteri hingga 2023, kata Anwar Ibrahim mengingatkan Perikatan Nasional. Jadi kalau mereka lupa, ini diingatkan sekali lagi. Bising-bising pun, apapun anda nak kata, bising ke langit sampai ke mana pun, Anwar Ibrahim tetap akan Perdana Menteri hingga 2027. Itu peringatan Anwar Ibrahim terhadap Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Perikatan Nasional boleh mengkritik apa sahaja terhadap pentadbirannya. Namun, Kerajaan Perpaduan akan kekal sehingga PRU akan datang. Ahli Parlimen Tambun turut menegaskan beliau tetap Perdana Menteri walaupun berdepan segala cacian dan fitnah pembangkang. Jangan kacau atau rosakkan rencana pembangunan kerajaan. Nak lawan tunggu 4 tahun lagi, kata Anwar Ibrahim. Syukur kamu bising. Bagaimanapun, Kerajaan Perpaduan akan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang. Ini penting, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemansuhan hutang Felda bukan pengumuman baharu yang lama. Ada kata Perdana Menteri ke-10 bodoh, Perdana Menteri ke-10 tipu. Tidak apa, kata Anwar Ibrahim. Saya tak rugi sedikit pun. Saya masih Perdana Menteri ke-10, katanya dalam ceramah mega Perpaduan Madani PRK Dun Pelanggai. Beliau sebelum itu menjelaskan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin hanya membuat pengumuman untuk memansuhkan hutang peneroka Pelda 8.3 bilion ringgit ketika menjadi Perdana Menteri, namun ia tidak dilaksanakan. Pada 23 Jun, saya yang tanda tangan. Kalau jemaah menteri sudah luluskan, tak payah saya bawa minta kelulusan mereka. Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke Siu Fok, dia pun sokong. Katanya ini cara nak selamatkan Felda. Yang kamu 3 tahun jadi kerajaan, kenapa tak lulus? Kata Anwar Ibrahim menanya kepada Muhyiddin Yassin. Sehubungan itu katanya, pengundi Dewan Undangan Negeri Pelanggai khususnya warga Felda perlu memberikan Perikatan Nasional, memberikan kepada Barisan Nasional BN peluang meneruskan perkhidmatan mereka di kawasan tersebut. Anwar berkata, kemenangan Barisan Nasional di kawasan itu bukan sahaja penting buat Kerajaan Perpaduan, tetapi bukti rakyat Pahang yakin kepada kepimpinan Wan Rosdi Wan Ismail sebagai Menteri Besar. Katanya, Wan Rosdi yang juga adun jelai adalah pemimpin memberikan fokus kepada pembangunan perumahan generasi kedua Felda. Di Pelanggai, saya betul-betul harap pengundi beri peluang supaya menangkan BN. Keyakinan bukan sahaja negeri, tapi Kerajaan Persekutuan dan kepada Wan Rosdi, kata beliau. Saya hormat dia. Dia satu-satunya pemimpin negeri paling jaga kepentingan Felda. Anak muda kamu boleh dengar orang jerit, seronok maki orang, perbodohkan orang lain. Tetapi jangan lupa, dengan cara demikian kamu diperbodohkan. Orang yang bercakap hina orang itu, satu rumah pun belum dibina. Di sini kita ada kerajaan negeri dan ini undi kepercayaan kepada kepimpinan Menteri Besar Pahang, katanya. PRK Dun Pelanggai dijadual berlangsung 7 Oktober ini susulan kematian penyandang Johari Harun dalam nahas pesawat di Elmina Shah Alam. Sumber Free Malaysia Today dipetik daripada sabudin.com.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi dengan keadaan semasa berkaitan dengan beras di Malaysia, Anwar Ibrahim akhirnya tampil memberikan keputusan yang kita tunggu-tunggu. Kita memang sebenarnya menanti apa yang diucapkan oleh Anwar Ibrahim ini bagi memberikan jaminan luar biasa kepada kita semua berkaitan dengan bekalan beras di Malaysia. Anwar Ibrahim akhirnya memberikan amaran paling keras yang pernah saya dengar. Jarang sekali Anwar Ibrahim bertindak dengan ucapan yang sedemikian rupa, yang nadanya seperti seorang yang sudah marah, yang tak boleh tahan lagi, dan amaran ini amaran yang paling keras sekali. Anwar Ibrahim kata, kami akan cari kamu. Ini merujuk kepada amaran yang diberikan oleh Anwar Ibrahim kepada pihak yang cuba menyorok beras. Padan muka mereka semua. Kalau memang benar ada orang yang cuba-cuba nak menyorokkan beras, semata-mata nak mengaut keuntungan, tetapi menyebabkan rakyat terseksa, kerajaan pula disalahkan, dan yang lebih luar biasa lagi, ini semua dibebankan. Beban itu diletakkan pula di bahu Anwar Ibrahim dan menuduh pula Anwar Ibrahim adalah punca semuanya berlaku. Padan mukalah kepada orang yang cuba sorok beras tersebut. Anwar Ibrahim tidak bersalah dalam hal ini. Dan apabila Anwar Ibrahim sudah memberikan kata dua kepada mereka ini dengan kata, kami akan cari kamu. Nasib baik dia tidak di hujung tu dia tambah sehingga ke lubang cacing. Nasib baiklah tak ada seperti itu. Ini satu amaran yang memang keras kepada mereka yang cuba-cuba mahu menyorok beras. Kami akan cari kamu dan sama ada bawa kamu ke mahkamah, tengah orang susah, masa itu kamu nak cari untung, kata Anwar Ibrahim. Itu amaran Perdana Menteri terhadap pihak yang mengambil kesempatan dengan menyorok stok beras putih tempatan BPT ketika rakyat sedang memerlukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan mengenakan tindakan undang-undang terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab yang dikesan berbuat demikian. Menurut Anwar Ibrahim lagi, memang ada pihak yang sanggup bertindak begitu di tengah-tengah kekurangan stok bahan mentah dalam pasaran negara demi mengaut keuntungan. Kemudian ada juga dalam kalangan yang salah guna, sorok, simpan. Saya beritahu kepada Saudara Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, arahan yang jelas kepada Badan Penguatkuasa. Kalau ada yang berani buat perangai buruk dengan keadaan orang susah mencari beras, kamu sorok, kamu jaga, kata Anwar Ibrahim. Ini amaran yang kita tunggu-tunggu. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian ketika berucap pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Dataran Simpang Pelanggai malam tadi. Beliau menegaskan bahawa kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan masalah beras, tetapi mengakui isu tersebut memerlukan sedikit masa. Kita cuba, tetapi apakah boleh selesai 100%? Tidak. Beras ini isu masalah besar, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beginilah yang kita tunggu, jawapan telus, jawapan tak merapu. Kalau tak boleh 100%, jujurlah jawab seperti itu. Jadi, saya kata, beri masa seminggu tengok keadaan dia, kata Anwar Ibrahim. Kalau tak selesai lagi, kita bincang semula sebelum pembentangan Belanjawan 2023 pada 13 Oktober ini, jelasnya. Dalam masa sama, Anwar memaklumkan isu stok beras juga berlaku di negara lain, termasuk harganya terpaksa dinaikkan. Hal tersebut berlaku, tambahnya, ekoran negara pembekal telah memberhentikan atau mengurangkan ekspor beras mereka. Untuk rekod, sebanyak 19 negara termasuk India mengenakan sekatan malah mengharamkan ekspor beras, sekaligus menyebabkan peningkatan harga beras di seluruh dunia. Pengeluar beras terbabit menghadkan bekalan makanan ruji itu keluar bagi memastikan keselamatan makanan domestik masing-masing. Saudara-saudara sekalian, inilah keputusan yang kita tunggu-tunggu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketegasan beliau
kepintaran beliau, kebijaksanaan beliau menangani hal tentang beras. Anwar kata, kami akan cari kamu. Perdana Menteri Anwar beri amaran pihak yang menyorok beras. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya inilah sebabnya ramai orang takut kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri lebih lama lagi. Mereka takut mungkin kalau Anwar Ibrahim dapat lebih menarik perhatian orang, dapat lebih memikat hati orang, dan menarik pengundi-pengundi mereka. Ini apabila Anwar Ibrahim berjaya menunjukkan teladan yang luar biasa, bukan saja sebagai seorang Perdana Menteri, tetapi sebagai seorang penduduk ataupun pemimpin Malaysia yang berjiwa rakyat. Lihat saja apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim sejak dia menjadi Perdana Menteri. Tidak pernah kelihatan kesombongan ataupun keangkuhan dalam diri Anwar Ibrahim. Apalagi nak berucap menggunakan perkataan-perkataan yang dahsyat, kotor, menjijikkan, memaki, hamun atau sebagainya. Anwar tak pernah gunakan itu. Dan terkini pula, apa yang menarik perhatian netizen ialah apabila Anwar Ibrahim memaparkan aksi berlari di bawah hujan renyai, lompat longkang untuk jumpa penduduk, akhirnya mendapat raih pujian daripada rakyat. Jadi kalaulah ada orang kata Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri sekali lagi, saya rasa beliau tidak akan mampu menandingi Anwar Ibrahim melakukan perkara yang Anwar Ibrahim lakukan ini. Mungkin juga Muhyiddin pun tak boleh lakukannya. Untuk berlari di bawah hujan renyai, melompat longkang, jumpa rakyat, raih pujian. Gelagat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berlari-lari anak menuju kepada sekumpulan penduduk yang memanggilnya menuai perhatian warga maya. Menerusi video yang beredar di media sosial, sekumpulan penduduk di Felda Cemomoy dilihat berkumpul di bahagian belakang sebuah kaunter kediaman sambil menanti dan memanggil-manggil, Datuk Seri, Datuk Seri, macam tu dorang panggil lah. Walaupun cuaca sedikit mendung dengan hujan rintik-rintik, Anwar tetap berlari menuju ke arah penduduk terbabit yang turut terdiri daripada murid sekolah. Malah, beliau terpaksa sedikit melompat longkang yang agak lebar dan tinggi untuk bersalaman dengan mereka yang kelihatan teruja dengan kehadiran pemimpin negara di mata atau di depan mata mereka. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan itu turut meluangkan masa seketika untuk bergambar mesra dengan rakyat tempatan. Tindakan spontan beliau itu menarik perhatian orang ramai yang memuji keramahan Anwar serta aksi spontan berlari kepada rakyat yang sudah pun menantinya. Ada seorang menulis dalam komen TikTok. Mereka menulis, belum pernah ada Perdana Menteri yang berkejar kepada rakyat, salam mesra dengan rakyat, malah dikeji, dihina, dituduh berlakon semata-mata. Komen pengguna TikTok. Masya Allah, steady je Datuk Seri, kata seorang lagi warga maya memberikan komen melihat aksi tersebut. Beginilah pemimpin yang kita cari. Biar hujan-hujan pun sanggup berlari datang kepada rakyat. Semoga perjuangan Perdana Menteri yang ke-10 sentiasa dirahmati, komen pula yang lain. Anwar sebelum itu menghadiri majlis perasmian Karnival segeranya Felda di Felda Cemomoy bersama Menteri Besar Pahang dan pengerusi Felda. Saudara-saudara sekalian, video ini memang video yang paling tular sekali pada waktu ini di TikTok. Sehingga kan kita semua tidak dapat menafikan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa. Yang mana walaun dan penyokong-penyokong Perikatan Nasional kata DAP punya salah, asik-asik salah DAP, asik-asik salah DAP. Ada saja isu, pasti DAP yang akan diketengahkan bersalah. Tapi
Akhirnya Anwar Ibrahim menyatakan pendirian yang luar biasa. Bukan nak sokong DAP, tetapi ini kebenarannya. Kata Anwar Ibrahim, DAP pun sokong lupus hutang peneroka. Marah pasal apa? Kata Anwar Ibrahim merujuk kepada kononnya DAP dimarahi oleh pengundi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu warga Felda bahawa mereka tidak sepatutnya melihat DAP sebagai musuh. Berucap pada Karnival Segalanya Felda di Felda Cimomoy di Bentong, Anwar berkata, DAP adalah salah sebuah parti kerajaan yang memberikan sokongan kepadanya untuk melupuskan hutang peneroka sebanyak RM8.3 bilion. Saya bentang di Jemaah Menteri, kena bentang dalam Jemaah Menteri ini sign RM8.3 bilion ini. Bila saya nak bawa ke Kabinet, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia senang, dia sokong. Timbalan Perdana Menteri 2, Fadilah Yusof dari Sarawak, dia sokong. Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, dia sokong. Dia kata ini untuk orang Felda yang susah, tak ada masalah. Yang nak marah DAP ni apa pasal, kata Anwar Ibrahim. Ini kerana dia Cina. Melayu dalam DAP pun ada rara, kata Anwar berseloroh merujuk kepada ahli Parlimen Bentong, Yung Safura Othman. Anwar juga membidas ahli politik tertentu yang menurutnya mengelirukan peneroka Felda untuk mempercayai lembaga tabung haji TH dijual kepada orang Cina. Berapa ramai orang datang ke Felda? Fitnah. Kata tabung haji telah diambil kerajaan masa itu oleh Lim Guan Eng dan dijual hak Melayu bagi kepada Cina. Ramai yang percaya kerana yang cakap tu kadang-kadang ustaz. Dia kadang-kadang pakai kopiah putih. Jadi percaya, kata Anwar Ibrahim. Tambah Anwar, selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri, dia telah menyemak fail tabung haji dan mendapati dakwaan itu tidak benar. Yang diambil oleh MOF, Kementerian Kewangan, Syarikat Tabung Haji yang rugi teruk. Kalau tak ambil tabung haji pun bankrupt. Oleh itu, semua yang rugi itu dipindah pada SPV, Syarikat Tujuan Khas, di bawah MOF. Kebetulan Menteri Kewangan masa itu ialah Lim Guan Eng. Tapi tuduh, dah Cina ni ambil. Dia ambil tu sebagai Menteri Kewangan, ada diserah kepada Cina? Tiada. Saya nak bagi tahu. Kita cakap soal Islam, soal akhlak, soal nilai. Bolehkah tipu orang? Bolehkah fitnah orang? Kata Anwar Ibrahim lagi. Saudara-saudara sekalian, pendedahan daripada Anwar Ibrahim pada kali ini memang agak menarik perhatian kita. Kerana Anwar Ibrahim sendiri mendedahkan rahsia sebenar tentang tabung haji dan juga tentang isu hutang peneroka Felda. Rupa-rupanya DAP sokong pelupusan hutang peneroka. Jadi Anwar Ibrahim bertanya, kenapa marah kepada DAP? Sepatutnya para pengundi tidak melihat DAP itu sebagai musuh. Kerana DAP adalah sebahagian daripada kerajaan yang menyokong pelupusan hutang Felda. Selain daripada itu, kalau nak kata DAP itu Cina, ada juga sebenarnya ahli-ahli parlimen adun dalam parti DAP yang berbangsa Melayu. Selain daripada itu, Anwar juga membidas ahli politik tertentu yang menurutnya mengelirukan peneroka Felda untuk mempercayai lembaga tabung haji TH dijual kepada orang Cina. Berapa ramai orang datang ke Felda, tabur fitnah, kata tabung haji telah diambil kerajaan yang pada masa itu adalah Menteri Kewangannya ialah Lim Guan Eng dan kononnya dijual hak Melayu kepada orang Cina. Kata Anwar Ibrahim, yang percaya kerana yang cakap, ramai yang percaya kerana yang cakap tu kadang-kadang ustaz. Dia kata kadang-kadang pakai kopiah putih. Jadi percayalah, kata Anwar Ibrahim. Tambah Anwar lagi, selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri, dia sendiri telah menyemak fail tabung haji dan mendapati dakwaan itu tidak benar. Yang diambil oleh Kementerian Kewangan ialah
syarikat tabung haji yang rugi teruk. Kalau tak diambil oleh kerajaan, tabung haji pun bankrupt, kata Anwar Ibrahim. Oleh sebab itu, semua yang rugi itu dipindah pada SPV, Syarikat Tujuan Khas, di bawah MOF. Kebetulan Menteri Keuangan pada waktu itu ialah Lim Guan Eng. Tapi mereka tuduh, dah Cina ni ambil. Dia ambil tu sebagai Menteri Keuangan, kata Anwar. Ada dia serah kepada Cina? Tiada. Saya nak bagi tahu, kita cakap soal Islam, soal akhlak, soal nilai. Bolehkah tipu orang? Bolehkah fitnah orang? Tanya Anwar Ibrahim lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.